Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Afrina binti Hasbullah. Saya Nurizati Nazihah binti Encik Muhammad Marzuki. Jadi pada hari ini kami akan memperincikan tentang buku cerita yang telah kami hasilkan. Jom kita tengok hasil karya tersebut. Berikut merupakan muka depan bagi buku cerita yang telah kami hasilkan yang bertajuk Lili dengan Angan-Angannya. Penggunaan warna yang ceria dapat menarik minat kanak-kanak untuk membaca. Selain itu, penggunaan jenis tulisan yang besar dan jelas untuk dibaca oleh kanak-kanak. Manakala ayat yang agak panjang membuatkan kanak-kanak cepat bosan apabila membaca. Kanak-kanak hanya akan meneliti gambar yang terkandung dalam buku semata-mata. Kamu semua dah baca kan buku tadi? Karya tersebut dihasilkan khas untuk kanak-kanak. Bagaimana pula dengan tema buku tersebut ya? Buku tersebut bertemakan menghargai setiap pemberian. Jom kita beralih kepada watak dan perwatakan. Cerita ini mempunyai 5 watak, iaitu yang pertama, Lili sebagai watak utama, iaitu kanak-kanak perempuan yang tinggal bersama ibu dan adiknya. Seterusnya watak yang kedua, iaitu Ibu Lili. Ibu Lili merupakan ibu tunggal yang mempunyai 2 orang anak. Yang ketiga, watak Zara iaitu sahabat baik Lili yang datang daripada keluarga berkemampuan. Dan yang keempat, watak Bobby iaitu patung kesayangan Lili. Dan akhir sekali, watak Lola iaitu sahabat baik Bobby di dunia fantasi. Kita dapat lihat terdapat beberapa latar tempat dalam cerita ini, iaitu rumah Lili, rumah Zara dan juga taman fantasi. Bagaimana pula dengan data masyarakat, Afrina? Menurut saya, data masyarakat yang terdapat dalam buku cerita ini ialah masyarakat yang mempunyai pendirian yang tetap. Contohnya, Lili mendesak ibunya untuk mendapatkan keinginannya pada hari tadi. Yang kedua, masyarakat yang tidak berputus asa. Misalnya, Lili yang sanggup menolong Lola mencari tuan baharu untuk mendapatkan keinginannya. Selain itu, saya juga mendapati terdapat masyarakat yang tegas dalam mendidik anak. Contohnya, Ibu Lili yang tidak memanjakan anaknya dengan memenuhi setiap kehendaknya. Mari kita bincangkan tentang binaan plot yang terdapat dalam cerita ini. Cerita ini bermula apabila seorang kanak-kanak perempuan yang menghadiri sambutan hari lahir rakannya dan berasa iri hati apabila melihat rakannya mendapat hadiah yang banyak. Pada pendapat awak, Izzati, bahagian manakah yang merupakan kemuncak bagi cerita ini? Berdasarkan penelitian saya, klimaks cerita tersebut di mana Lili membantu Lola mencari tuan baharu dan cerita ini berakhir apabila Bobby menunaikan permintaan Lili dengan meletakkan hadiah yang banyak di hadapan rumahnya. Mari kita beralih ke bahagian persoalan. Yang pertama, perasaan watak utama yang iri hati kepada orang lain. Seterusnya, keinginan watak utama untuk mendapatkan hadiah yang banyak. Yang ketiga, watak utama yang memarahi ibunya hanya kerana tidak memenuhi permintaannya. Yang keempat, anak patung yang akan menunaikan permintaan daripada watak utama jika dia membantu anak patung tersebut. Yang kelima, watak utama yang tersedar daripada fantasinya sendiri. Dan akhir sekali, sangkaan watak utama tidak benar apabila dia mendapat coklat sebagai hadiah ulang tahunnya. Berdasarkan buku yang telah kita baca, terdapat banyak nilai yang kita peroleh. Antaranya, nilai tolong-menolong. Nilai ini dapat dilihat apabila Lili membantu Lola untuk mencari tuan baharunya. Seterusnya, nilai baik hati. Contohnya, Bobby memberikan hadiah yang banyak kepada Lili kerana Lili telah membantunya dan juga Lola. Akhir sekali, nilai ikhlas dalam berkawan. Perkara ini dapat dilihat apabila Zara yang tidak bersikap pilih bulu dalam berkawan. Buktinya, Zara mengajak Lili datang ke majlis hari lahirnya. Seterusnya, terdapat beberapa pengajaran yang boleh kita peroleh dalam cerita ini, iaitu kita perlulah menjauhi sifat iri hati terhadap orang lain kerana Allah sudah menetapkan rezeki setiap hamba-Nya.
Seterusnya, kita hendaklah menghormati ibu bapa agar hidup diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, yang ketiga ialah kita hendaklah menghargai dengan apa yang kita ada agar dapat memupuk sifat syukur di dalam diri. Seterusnya, yang terakhir, kita hendaklah membalas budi orang yang buat kebaikan kepada kita sebagai tanda berterima kasih. Karya ini ditulis berdasarkan sudut pandangan orang ketiga bebas kerana kami hanya memilih watak Lily sahaja dan mendalami kisah hidupnya. Walau bagaimanapun, kami juga menceritakan watak-watak lain namun secara luaran sahaja. Kritikan sanjungan. Tiba-tiba Lily mendengar satu suara lain di dalam biliknya. "Jom ikut aku ke tempat yang cantik dan menarik," kata Bobby. Bobby mengajak Lily ke tempat yang dipenuhi dengan keinginan kanak-kanak. Berikut merupakan bukti di mana pengarang telah menghasilkan karya yang bernas dan menarik kerana terdapat unsur-unsur imajinasi dalam cerita ini. Kritikan teguran. Seterusnya, karya ini mengandungi jenis kritikan yang bersifat memberi teguran dan juga peringatan secara ikhlas. Contohnya, Bobby menegur Lily untuk bersyukur dengan apa yang dimiliki kerana Lily pernah meminta hadiah yang banyak daripada Bobby. Seperti dialog yang terdapat dalam bab 3 di mana Bobby berkata, "Aku akan tunaikan permintaan kau dengan syarat kau perlu membantu Lola untuk mencari tuan barunya dan kau perlu bersyukur dengan apa yang kau ada selepas ini." Kritikan saranan. Karya ini dikritik kerana terdapat unsur yang boleh menjejaskan pemikiran pembaca untuk bercakap kasar terhadap ibunya. Contoh, dialog tersebut berbunyi, "Ibu, pastikan ibu berikan hadiah yang banyak kepada Lily sempena hari lahir nanti," kata Lily kepada ibunya dengan nada paksaan. Dialog ini terdapat dalam bab 2. Kritikan pendekatan. Akhir sekali, kritikan pendekatan iaitu pendekatan intrinsik dapat dikenal pasti dalam karya ini, iaitu kehidupannya umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Berikut merupakan gaya bahasa si Lily kerana berunsurkan kiasan yang membandingkan dua benda yang berbeza tetapi ada persamaan dengan penggunaan umpama. Taksonomi Bloom ini digunakan sebagai instrumen penilaian bagi setiap pembaca. Peringkat soalan ini bermula daripada peringkat mengingat, memahami, mengaplikasi, menganalisis, menilai dan juga mencipta. Soalan ini merupakan contoh soalan bagi peringkat mengingat di mana pelajar perlu mengingat kembali atau mengenal pasti sesuatu maklumat. Seterusnya, soalan seperti mengapakah Lily berasa iri hati kepada Zara merupakan contoh soalan peringkat memahami. Pembaca perlu menterjemahkan atau mentafsir bahan bacaan tersebut. Selain itu, soalan ketiga dikategorikan dalam peringkat mengaplikasi di mana pembaca perlu menggunakan bahan bacaan atau idea dalam situasi baru. Apakah perbezaan kehidupan Lily dan kehidupan Zara? Soalan berikut merupakan peringkat menganalisis kerana para pembaca perlu mengasingkan maklumat kepada komponen-komponennya bagi memahami dan membuat perhubungan antara komponen. Soalan kelima pula dikategorikan dalam peringkat menilai. Hal ini demikian kerana pembaca perlu menilai idea atau maklumat dalam bahan bacaan berdasarkan kriteria tertentu. Akhir sekali, peringkat mencipta. Soalan ke-6 ini memerlukan pembaca untuk menggabungkan idea dengan menggunakan pemikiran yang kreatif untuk menghasilkan idea yang baru. Semua dah dengar kan tadi? Menarik tak hasil karya kami? Jadi itu sahaja daripada kami. Sekian. Terima kasih. Jumpa lagi.